Salam sejahtera kepada Dr. Pat selaku pensyarah bagi subjek SBLM 4033 Alam Sastera Melayu. Saya Nofatia binti Balkis akan membentangkan persenjataan Melayu dalam karya sastra Sejarah Melayu. Baiklah, pengenalan. Persenjataan merupakan perihal melengkapi dengan senjata. Menurut Kamus Dewan 2021 pada halaman 1453. Manakala Seksyen 3 atas senjata api 1960 memperuntukkan seseorang individu memerlukan lesen dari Polis Diraja Malaysia PDRM sebelum melepaskan tembakan. Senjata api digunakan bagi mempertahankan diri, harta mahupun negara. Penyalahgunaan senjata api pada zaman serba moden ini menyebabkan kes-kes jenayah meningkat dengan tingginya dan peningkatan kes-kes kini berlaku secara terbuka tanpa berselindung lagi dari pihak berkuasa seperti seorang pemuda maut di Sungai Petani selepas ditembak dengan jarak dekat. Penyalahgunaan senjata pada masa kini menyebabkan masyarakat dalam ketakutan, kerisauan dan bimbang akan keselamatan mereka apabila berada di tempat awam. Sejarah zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 yang menyaksikan pemerintahan Sultan Mahmud merupakan identiti bagi masyarakat Melayu. Senjata merupakan keperluan di medan perang semasa bertempur dengan pihak musuh. Penggunaan senjata yang meluas tanpa sekatan dengan tujuan diketengahkan pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud. Kepelbagaian persenjataan pada zaman Kesultanan Melayu masih diaplikasikan. Senjata pada zaman pemerintahan dahulu kala menjadi tinggalan sejarah untuk difahami dan diingati generasi sekarang. Penggunaan senjata dalam pelbagai situasi dijadikan alat perlindungan, lambang kekuatan seorang pahlawan dan malah menjadi alat-alat ini membantu kerja seharian mengikut tujuan pemiliknya. Walau bagaimanapun, adakah persenjataan Melayu dalam karya sastra tersebut diguna pakai mengikut fungsi dan membawa kebaikan atau keburukan semasa penggunaannya? Sorotan karya, saya memilih kajian daripada Abdullah, Salinah dan penulis The Patriots. Kajian Abdullah 2019 adalah untuk mengkaji tahap keganasan dalam penggunaan persenjataan. Manakala kajian Salinah 2013 membincangkan simbol daulat, mahkota dan keris dalam kebesaran Kesultanan Melayu Melaka. Selain itu, karya penulisan panel penulis The Patriots 2019 dalam kitab Tamadun Melayu yang menyatakan pusaka, rahsia dan zat keris sebagai alat persenjataan. Baiklah, jenis-jenis persenjataan Melayu yang terdapat dalam buku sejarah Melayu ialah lembing, keris, mecun dan periuk api. Untuk alat senjata yang pertama iaitu lembing, pada halaman 191 dalam petikan Tun Biajid berkata kepada Sultan Mahmud, "Hai Sultan Mahmud, demikianlah pekerjaan Tuan hamba akan hamba. Sayang Tuan hamba kepada hamba. Jikalau Tuan hamba bukan Tuan hamba, jika tiada lembing ini kutumbukkan di dada, bukannya hamba anak laki-laki."
Seterusnya untuk alat persenjataan yang kedua iaitu keris. Petikan pada halaman 2204. Pak Mutahilah jadi bendahara titah Sultan Mahmud. Maka datanglah persalinan seperti alat bendahara. Dianugerahkan keris badan dengan selengkapnya. Petikan kedua pada halaman 209. Sri Nara Diraja pun terlalu marah menyuruh menghimpunkan orang. Maka segala orang pun berkampunglah dengan segala senjatanya. Maka dikepung oranglah rumah Tuan Manda. Apa-apa patih Adam duduk juga ia di sisi Tuan Manda. Ditindihnya paha Tuan Manda. Diurainya sibuknya, diikatnya pada pinggang Tuan Manda. Sekerat diikatnya pada pinggangnya sendiri. Keris dihurusnya. Maka rupa senjata orang mengepung itu berlapis-lapis. Bagi alat persenjataan ketiga iaitu mercun, boleh dilihat pada halaman 195. Dalam petikan, maka disuruh kadi menawar, pasang mercun dan puri api serta dengan tepik sorak orang bergemuruh. Bercampur pula dengan segala bunyi-bunyian terlalu amat bunyinya. Maka Bali Damani terkejut lalu lari. Untuk alat persenjataan yang terakhir iaitu puri api, halaman 195 juga, petikan yang sama. Maka disuruh kadi menawar pasang mercun dan puri api serta dengan tepik sorak orang gemuruh. Bercampur pula dengan segala bunyi-bunyian terlalu amat bunyinya. Maka Bala Dami ni terkejut lalu lari. Baiklah, untuk ciri-ciri persenjataan bagi lembing. Mempunyai dua bahagian iaitu pemegang dan mata lembing. Pemegang lembing dihasilkan dengan menggunakan kayu. Manakala mata lembing dihasilkan akan menjadi bentuk tirus dan tajam. Lembing digunakan untuk memburu dan menangkap ikan. Lembing juga digunakan sebagai alat pertahanan. Manakala ciri untuk keris ialah setiap reka bentuk keris tersebut penuh dengan falsafah, kaya dengan adat dan syarat dengan rahsianya. Malah, keris ini dicipta dengan sarung atau dipanggil pakaiannya dengan tujuan untuk menjaga maruah dan mempertahankan diri. Malah keris mempunyai dua bilah mata dan hujungnya yang tajam dan berbentuk lurus atau lok. Menurut Muhammad Azam 2003, keris merupakan alat persenjataan yang berbahaya berbanding senjata lain kerana ia boleh menyebabkan kecederaan parah apabila ditikam. Tambahan lagi, keris yang ditikam ke tubuh badan lawan akan diputar apabila dicabut. Reka bentuk keris seperti bahagian lok ini yang menyebabkan luka menjadi besar dan parah kepada lawan. Malah, keris juga boleh diletakkan bisa pokok getah, bisa binatang atau penggunaan kadam. Hujung keris disapu dengan bisa getah ke pokok dan membuat pihak lawan akan mati dalam waktu yang singkat. Manakala bisa binatang seperti ular atau kalajengking digunakan pada hujung keris tersebut. Penggunaan kadam pada zaman Kesultanan Melayu bagi menambahkan roh keris. Ia dapat dilihat keris Taming Sari yang dicatat sebagai keris kesatian yang digunakan Laksamana Hang Tuah semasa pemerintahan Sultan Mahmud. Demikianlah persenjataan Melayu seperti keris dianggap sebagai azimat kegemilangan pemerintahan orang Melayu dulu kala. Ciri untuk puri api pula, menurut Berita Harian 2017, Kesultanan Melayu Melaka juga menggunakan puri api yang diperbuat daripada rotan diisi belerang dan dipancang besi disalut racun. Penghasilan puri api adalah bagi menakutkan pihak lawan sebelum memasuki kawasan pemerintahan.
Penggunaan senjata puri api juga digunakan pada zaman Kesultanan Melayu bagi menakutkan pihak lawan dan juga cuba menjajah kawasan bagi menghuru-harakan keadaan pada masa itu. Penggunaan periuk api akan menghasilkan letupan yang kuat. Oleh demikian, periuk api ini mampu merenggut nyawa mangsa jika terpijak periuk api tersebut. Baiklah, fungsi persenjataan Melayu ada 4, iaitu simbol kekuatan dan keagungan, fungsi sebagai peperangan semasa peperangan, fungsi sebagai persalinan dan fungsi sebagai hukuman. Selain itu, kelemahan persenjataan Melayu terbahagi kepada 3, iaitu pembunuhan rakyat yang tidak berdosa, kezaliman raja dan penyalahgunaan kuasa dalam penggunaan persenjataan. Kesimpulannya, alat-alat persenjataan yang dinyatakan dalam sejarah Melayu ialah seperti lembing keris periuk api dan mercun mempunyai kepelbagaian fungsi. Selain itu, penceritaan dalam sejarah Melayu mengenai pemerintahan Sultan Melayu menjadikan alat-alat persenjataan simbolik mengenai kemasyhuran zaman tersebut. Alat-alat persenjataan yang menjadi simbolik kepahlawanan kepada penggunaannya. Namun, kemasyhuran persenjataan Melayu dikaburi dalam sejarah. Namun demikian, tinggalan sejarah merupakan salah satu sumber yang menarik dihayati dan difahami dengan terperinci. Sekian, terima kasih.